Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan baik. Jadi alhamdulillah kita teruskan lagi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Disambung pada bab yang ke-24 iaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW di dalam bidang sirah. Okey. Jadi sebelum kita mula, marilah kita sama-sama membacakan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, para pelajar sekalian, saya harap semua dah dalam keadaan bersedia, duduk dalam keadaan tenang, buku teks dah ada. Mari kita sama-sama tengok dan ulang kaji pelajaran kita. Baik, kita mulakan. Di dalam bab ini, apa yang kita perlu tahu adalah tentang biodata Nabi. Okey, siapa nama dia, apa gelaran dia, siapa ibu dia, pengasuh dia siapa, isteri-isteri dia siapa. Okey. Dan kemudian kita akan lihat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umur dia kecil sampailah dia menjadi seorang rasul. Okey, dia akan jadi yang kita perlu tahu dan pelajari pada hari ini itulah dia perjalanan hidup Nabi. Tarikh-tarikh penting ataupun di waktu umurnya berapa dan apa peristiwanya. Okey, kita mulakan dengan biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sama-sama. Tekan sikit. Okey. Pertama kita tengok. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa tak kenal nama ni, maka dia bukanlah cinta kepada Nabi. Biasa kalau kita kata kita suka dekat seseorang, kita boleh tahu tu siapa nama penuh dia sampailah ke atas. Okey. Itu kalau kita kata kita cinta kan biasa, biasa kalau kita suka dekat seseorang, kita tahu warna kegemaran dia lah, masakan kegemaran dia, masakan makanan kegemaran dia, minuman, apa semua macam-macam kita tahu. Tapi adakah kita ni apply untuk kita zahirkan rasa kita cinta kepada Nabi ni macam mana? So tak nak kita kena tahu, kita nak kata kita cinta Nabi, kita kena tahu dulu apa dia yang ada kat Nabi. Apa sejarah-sejarah Nabi dan siapa Nabi tu dalam biodata ni. Okey. Jadi keturunan Nabi ni boleh tengok dekat sebelah sini. Okey, boleh tengok dekat sebelah sini. Okey. Ni Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau saya dulu, ustaz saya pesan hafal paling kurang 5. 5 sampai mana? Muhammad, Abdullah. Okay, Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib 3, 4 Hashim, 5 Abdul Manaf. Sampai sini cukup dah. Maknanya jadilah daripada tak tahu langsung. Janganlah kita ni duk asyik tahu Muhammad bin Abdullah. Dah. Lepas tu siapa lagi? Tak tahu dah. Tak nak macam tu. Jadi saya nak anak-anak murid saya ni paling kurang sampai Abdul Manaf. Okay? Abdul Manaf Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau sambung sedikit je lagi bin Kusoi bin Kilab. Ni. Dan Kilab ni dia moyang. Maknanya tengok ya. Mak Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Pertemuannya kat sini. Ni satu kira moyang lah ni. Ada keluar macam ni. Keluar macam ni. Barulah jumpa Abdullah kahwin dengan Aminah. Dapatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nama lain maknanya nama yang ada dalam Al-Quran disebut maknanya nama lain Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Ini antara nama-nama lain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Al-Quran bukan disebut Muhammad saja, tapi ada yang disebut Al-Ahmad, ada disebut Mahi, ada disebut Al-Hashir dan Al-Aqib. Baik, gelaran. Baik, gelaran dia orang bagi Al-Amin, iaitu yang jujur. Okey. Seterusnya tarikh dan tempat lahir. Okay, 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah. Ni masing-masing ingatlah. Dalam lagu pun banyak. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirnya di tanah suci kota Mekah. Kalau siapa tak tahu tu maknanya dia tak cintalah kepada Nabi. 12 Rabiul Awal Mekah ni kat mana? Mari kita tengok peta sikit. Ni Mekah. Mekah ni apa dia? Mekah ni sekarang ni dia punya negara dia Saudi Arabia. Ataupun kita panggil Arab Saudi. Mekah ni Mekah. Madinah ni Madinah. Okey. Kat sini ada Taif. Ni semua kawasan ni. Kawasan ni. Ni semua kawasan Arab Saudi. Kat sini ada Yaman, ada Oman, UAE, patut ada Iran kat sini. Macam tu lah. Nanti awak tengoklah sendiri. Kalau kat peta dunia macam ni. Mana Malaysia? Ni Malaysia. Malaysia. Mana Mekah mana? Ni sini. Ni Arab Saudi Mekah kat sini. Okey, baik. Tu kena tahu tu. Kedudukan peta. Ini peta pun tak tahu. Malaysia kat mana? Tu dia dekat letaknya dekat Mongolia contohnya. Ni Malaysia. Yang tak tahu pula. Baik, kita sambung. Seterusnya kunyah Abul Qasim. Kunyah ni nanti dekat bawah ni ada. Kalau kita tengok ni kunyah ialah panggilan kepada seseorang di samping nama atau gelaran dengan meletakkan abu bagi lelaki dan ummu bagi perempuan di awal sesuatu nama. Baik, kita tengok apa beza kunyah dan juga gelaran ataupun luqib, laqab. Gelaran laqab Al-Amin. Kunyah Abul Qasim. Biasa sebab apa? Sebab kat sini kunyah ni panggilan. Abu ni dia bapa kepada Qasim. Qasim ni anak Nabi. Biasa orang Arab ni dia selalu panggil orang dengan nama dengan nama bapa dia. Contohlah nama bapa kita ni Zahir, Zahiruddin contohnya. Okey, jadi dipanggil Abu Zahir. Contoh. Kalau mak dia nama apa? Mak dia nama apa? Contohlah nama mak dia adalah Zainab. Dia letaklah Ummu Zainab. Tapi untuk perempuan ni. Tapi nak ceritanya kalau lelaki dia sebut Abu, siapa dia Abu kepada siapa? Bapa siapa? Bapa ke? Ni Abul Qasim. Sorry. Yang ini bapa kepada anaknya. Contoh nama anak dia adalah Manaf. Dia letak ada anak namanya Manaf, dia letak Abu Manaf contoh. Nanti anak kamu ada nama siapa? Nama Rizki contohnya. Nama kamu Ali. Tapi orang tak sebut nama tak panggil kamu Ali. Panggil Abu Rizki. Macam tu contohnya. Okay. Clear Baik. Ibu pula Aminah binti Wahab. Inilah ni. Binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah. Okey, ibu susuan. Dia ada dua orang, Suwaibatul Aslamiyah. Kalau dulu budaya Arab ni dia akan letakkan seorang anak ni ke kampung, okey, supaya dapat elak daripada hiruk pikuk dekat kota. Jadi dia ada ibu susuan. Dan ibu susuan ni ibaratnya ibu sendirilah. Okey. Suwaibatul Aslamiyah yang ni tak lama. Hanya beberapa hari je. Okey, yang ni tak lama. Beberapa hari je. Okey, ini yang pertama. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Yang ni 2 tahun. Kampung ni dekat kampung Bani Sa'ad. Okey, pengasuh Syaimak Ummu Aiman. Yang ni pengasuh lah, penjaga. Ummu Aiman ataupun Syaimak. Ada 2 orang. Baik, kita tengok isteri-isteri Nabi. Dekat biodata pun kita dah lama kat sini. Sebab kita nak betul-betul kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, biar lama kat sini. Baik, isteri Khadijah binti Khuwailid. Pertama yang ni pertama, ni ikut susunan lah ni. 1, 2 Suwaidah binti Zam'ah. Okey. Aisyah binti Abu Bakar yang ketiga, keempat Hafsah bin Umar, yang kelima Zainab binti Khuzaimah,
Yang keenam Juwairiyah binti Haris, sampailah 10 Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Sofiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Haris, Maria al-Qibtiyah. Yang ni hamba ni. Diberi hadiah daripada Raja Qibti. Dan Aisyah ni seorang je yang janda. Yang lain tu semua apa ya, janda, sorry. Aisyah, Sayyidatina Aisyah saja yang anak dara. Yang lain ni semua adalah janda-janda. Ni Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Okey, kena tahu tu. Okey. Baik, anak baginda sallallahu alaihi wasallam pertama Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Okey. So dalam tujuh anak Nabi ni, kan kita ada lagu, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Contoh lagunya adalah macam-macam versi ada. Baik, kita tengok yang ada anak ni je. Sayyidatina Khadijah ni ada 6 anak. Okey. Dan satu lagi Maria Al-Qibtiyah ada seorang anak. Okey, so kat sini ada 7 anak lah. Ah, Abdullah ni anak Maria Al-Qibtiyah. Ke saya silap? Silap. Bukan Abdullah. Abdullah ni anak Sayyidatina Khadijah. Dia anak Maria Al-Qibtiyah. Mana Ibrahim? Ni Ibrahim. Okey. Tapi dia meninggal kecil, meninggal umur setahun, 19 bulan. Maknanya setahun 7 bulan meninggal. Ni pun meninggal kecil, yang ni pun meninggal kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua meninggal kecil. Yang sempat besarnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Hasan Hussein cucu Nabi tu daripada siapa? Daripada Fatimah. Okey. Baik, tarikh dan tempat wafat. Nabi, tarikh wafatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di Madinah. Dekat Madinah ya. Tadi lahir dekat Mekah dan meninggalnya dekat Madinah. Pada tahun 11 Hijrah. 11 Hijrah maknanya setelah berhijrah ke Madinah 11 tahun Nabi kembali ke pangkuan ilahi. Baik. Sifat fizikal Nabi. Bentuk fizikal Nabi. Badan dia, rambut dia macam mana. So, Rasulullah ni dikatakan memiliki rupa paras yang sangat tampan. Sederhana tinggi dan badannya tegap, rambut baginda ikal mayang dan sentiasa kelihatan berminyak. Kalau kita ni kan, kalau tak berminyak, tak nampak berminyak tu rambutnya. Kering je kusut masai. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, okay, dia punya mukjizatnya tu rambutnya dah memang cantik dia mayang, sentiasa kelihatan berminyak dan sentiasa kelihatan ceria dan segak. Mata hitam baginda hitam pekat dan bulu mata baginda lentik. Para sahabat yang menceritakan rupa paras baginda pasti berkata, aku tidak pernah melihat orang lain yang setanding dengan ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kata Nabi paling cantik siapa? Nabi Yusuf. Tapi Nabi ni lebih cantik daripada sekalian Nabi. Maknanya ni Nabi Yusuf yang yang orang perempuan duk tengok Nabi Yusuf sampai terpotong tangan dia tu. Nabi ni lebih lawa daripada Sayyidina daripada Nabi Yusuf. Maknanya macam mana? Tapi ialah waktu Nabi naik ni, zaman Nabi ni bukan kecantikan orang tu menjadi aspek utama untuk ditengok. Jadi tak adalah cerita contoh orang sampai bunuh diri ke nampak Nabi, tak adalah benda-benda tu. Tapi nak katanya Nabi lebih lawa, lebih handsome, lebih cantik lagi daripada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.